a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the gutter, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Shazlin binti Zamahuri, nombor matrik I21205653. Okay, saya akan membentangkan tentang latar belakang filem. Okay, latar belakang filem Isi Neraka ini telah diarahkan oleh pengarah Jamil Sulong dan dia diterbitkan pada tahun 1960-an. Kemudian filem ini telah dilakonkan di Singapura. Filem ini juga telah diterbitkan oleh Malay Film Production. Okay, setelah filem ini ditayangkan, ia mendapat sambutan yang begitu baik. Kemudian sedikit dapat meningkatkan reputasi Jamil Sulong sebagai seorang pengarah yang terbaik. Kemudian filem ini merupakan filem yang keempat yang diarahkan oleh Jamil Sulong. Okey, kemudian antara pelakon-pelakon utama yang di dalam filem Isi Neraka ini iaitu Saleh Kamil yang memegang watak sebagai Wira. Seterusnya Hafsah Buang yang memegang watak sebagai Mak Utih, iaitu merupakan ibu kepada Wira. Seterusnya Haji Mahadi yang memegang watak sebagai Tuan Guru. Seterusnya Ahmad Mahmud yang memegang watak sebagai Adi, iaitu rakan kepada Wira. Dan Sadiah yang memegang watak sebagai Kesuma, iaitu adik kepada Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nurul Afrika binti Hasnai. Okay, nombor matrik I206501. Okay, hari ini grup kami ingin membentangkan tentang isi neraka. Okay, sinopsis isi neraka ini. Okay, seterusnya pada sinopsis isi neraka. Okay, filem ini dia mengisahkan tentang kedatangan Islam ni ke tanah Melayu di Melaka. Okey. Bermulanya Sultan Melaka dan pembesaran-pembesarannya diislamkan oleh Makhdum Syekh Abdul Aziz. Jadi hanya Sultan dan pembesaran-pembesaran sajalah yang memeluk agama Islam, tapi penduduknya belum lagi memeluk agama Islam. Namun tentang ajaran agama Islam ini ia sudah tersebar di kalangan penduduknya. Okay. Setelah disebar setelah disebar tentang ajaran agama Islam ini telah diketahui oleh Tok Sidang. Okay, Tok Sidang bila dah tahu, dia pun tertariklah tentang ajaran agama Islam ini. Jadi dia buat perbincangan, memberitahu tentang ajaran agama Islam ini, dan memberitahulah tentang peraturan-peraturan tentang hukum hakam ini. Jadi setelah perbincangan, dekat perbincangan tu ada juga Pak Karma. Jadi Pak Karma tu dia pun setelah mendengar tentang pemberitaan tentang ajaran Islam ni oleh Tok Sidang, jadi dia pun tertarik. Dia pun mencadangkan bersama dengan isterinya, iaitu isterinya iaitu Mak Utih dan juga Kesuma untuk pergi ke Melaka mencari tahu tentang ajaran agama Islam ini dan berdagang di Melaka. Jadi namun anak dia iaitu Wira tidak terima tentang ajaran agama Islam ini. Dia malah menentang tentang ajaran agama Islam ini. Jadi lepas itu Pak Karma dan keluarga dia pergilah ke sana untuk mencari ajaran Islam. Setelah kepergian, namun anak dia Wira ni telah membuat jahat kepada penduduknya, iaitu dengan merompak, membunuh, lepas tu merampas harta, lepas tu melayan gadis-gadis, lepas tu mengancam gadis-gadis tersebut. Jadi setelah itu setelah membuat tu, suatu hari setelah
waktu Mak Utih dan juga Kusuma itu telah telah pulang tanpa Pak Karma. Sebab Pak Karma setelah Pak Karma waktu tu dia dah meninggal, dah tak ada. Lepas tu tinggallah berdua saja, iaitu Mak Utih dan juga Kusuma. Jadi selepas pulang tu dia beri dan setelah pulang penduduk tu telah mengadu kepada Mak Utih bahawa anaknya membuat kejahatan kepada penduduk tersebutlah. Jadi setelah itu penduduk tersebut dan dia pun juga masa dia pulang tu dia telah memeluk dia masa pulang tu dia pertama memasuki agama Islam. Jadi dia lah yang pertama. Semua dan juga Mak Utih adalah pertama yang memeluki agama Islam, dan dia memberitahulah tentang agama Islam pasal itu. Dan setelah itu dia membawa kehadiran, iaitu Tuan Guru untuk berkhabar, mengajar tentang agama Islam tersebut. Jadi Tuan Guru tu ajarlah pada penduduk-penduduk tersebut tentang agama Islam, tentang hukum hakam, tentang apa saja yang berkaitan tentang hukum Islam di kampung. Jadi maka seluruh dan hampir keseluruhan penduduk kampung itu memeluk agama Islam. Tapi kecuali anak dia lah, iaitu Wira. Dia tetap tidak terima tentang ajaran Islam, dan dia mengatakan itu adalah ajaran yang karut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Amira binti Muhammad Rufa. Nombor I 2120578. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang pengajaran-pengajaran yang kita dapati setelah menonton filem kita Isi Neraka. Isi Neraka ini merupakan pengajaran yang pertama yang saya dapat adalah kita tidak boleh memberikan kemewahan yang terlampau banyak kepada anak-anak. Sebab apabila diberikan kemewahan kepada anak-anak, maka anak-anak akan merasa bangga, bongkak dan melakukan sesuka hati, seperti kisah dalam Isi Neraka, yang mana Wira ni dibesarkan dalam keadaan yang kita boleh nampak dalam keadaan keluarganya merupakan satu keluarga yang paling kaya di kampung tu. Jadi menyebabkan dia melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar sebagai batasan seorang manusia, dengan berbunuh, dengan merompak, dan dia tidak takut dengan ancaman orang kampung kerana dia yakin dia ni adalah dia adalah berkuasa. Dan yang lagi teruk, perbuatan ni telah dilakukan ketika keluarganya, iaitu Mak Utih dan suaminya dan Kusuma pergi ke Melaka untuk mengenali Islam. Dan akibat daripada perbuatan dia itu menyebabkan ramai orang berasa marah dengan keluarga Mak Utih, dan menyebabkan mereka fikir bahawa kemarahan ini perlu dibayar dengan disebabkan Wira membunuh contohnya kepada anak, pada Wira membunuh lelaki suami orang, dan mereka fikir dengan bunuh ni maka akan dibayar dengan bunuh juga, dengan menggugur untuk membunuh Kusuma juga, iaitu adik kepada Wira. Okey, pengajaran yang kedua pula yang saya dapati adalah kita ni perlulah tidak derhaka kepada ibu. Sebab ibu ni lah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, dan kasih sayang mereka ni tiada tara. Orang kata apa yang di dalam Isi Neraka tu menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang sangat besar terhadap Wira, walaupun Wira telah merosakkan nama baik keluarga dan menunjukkan perbuatan yang tidak bermoral, tapi dia tetap berharap bahawa Wira ni tetap bertaubat. Tetapi malangnya keinginan seorang ibu tu tidak dapat tertunai kerana Wira sampai di akhir nafas Mak Utih
Mira tidak sempat bertaubat dan tidak sempat memohon keampunan setelah ditelan oleh tanah disebabkan dia telah mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita boleh tunjuk bahawa kuasa kasih sayang ibu tu, walaupun anak berbuat kejahatan dan melakukan sesuatu kesalahan, dia tetap memaafkan dan berharap bahawa ada peluang atau cahaya di sebalik tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun Nadira binti Hasan Azhari, nombor metrik I212050702. Saya akan teruskan dengan pengajaran yang ketiga, iaitu kita perlu mempunyai sifat pemaaf dalam diri. Walaupun orang melakukan kejahatan dan penganiayaan terhadap diri kita, Islam tetap mengajarkan supaya kita memaafkan orang yang berlaku zalim terhadap kita. Kerana ganjaran yang tak ternilai di sisi Allah, seperti kata mak utih apabila disoal oleh orang kampung yang melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membuatkan sikap berbelas kasih sayang, membuatkan orang kampung berminat mahu memeluk Islam dan mengenal agama Islam.